على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي في كتابه الأذكار من كلام سيد الأبرار نفعنا الله به وبعلوم في الدارين آمين. باب ما يقوله إذا من دعي لطعام إذا تبعه غيره. Bab apa yang patut dikata bila dijemput makan dan diikuti oleh orang lain. Yani kita dijemput makan, kemudian ada orang lain yang ikut yang tak dijemput. Bagaimana? Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Nabi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsatin فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجعا قال بل آذن له يا رسول الله. Diriwayatkan, kami meriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari, katanya seseorang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya untuk menjamu baginda Rasulullah di rumah. Ya, ini menjemput ini untuk menghidangkan makanan adalah sunnah. Sunnahnya pada melayan tetamu. Man kan yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menghormati atau melayan kepada tetamunya. Melayan tetamu bukan ketika tetamu itu datang, termasuk melayan tetamu menjemput orang untuk menjadi tetamu di rumah kita. Itu bahagian daripada melayan kepada tetamu. Jadi dikaitkan melayanan kepada tetamu ini dengan iman, kesempurnaan iman, supaya kita tidak merasa terbebani kalau didatangi tetamu, supaya kita seronok kalau didatangi tetamu. Disebabkan dengan melayan tetamu kita memenuhi tanda kesempurnaan iman, itu melayan kepada tetamu. Di antara layanan tetamu adalah menghidangkan makanan. Di antara layanan tetamu sabar dengan kerenah tetamu. Tetamu minta ini ke, tetamu minta itu ke, contohlah. Nah, sabarnya kita dengan melayan, atau kerap tetamu datang, hari ini tetamu, esok datang tetamu, lusa datang tetamu, bila aku nak rehat. Itu bahagian daripada melayan kepada tetamu, sabar dengan kerana tetamu. Kalau ada satu tamu datang ke rumah Rasulullah ke kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tidak sopan. Lalu sahabat Nabi marah kepada tetamu itu. Kata Nabi, tetamu ada haknya untuk dilayan dengan baik. Dia ada di rumah kamu, marah-marah pada dia. Macam mana orang datang daripada jauh-jauh ke rumah, kemudian kita ke rumah marah-marah pada dia. Paham dong? Bahagian daripada iman menghormati kepada tetamu. Jadi di sini sahabat Nabi ingin menjamu Nabi di rumahnya. Sini kita dianjurkan untuk menjamu orang-orang alim, menjamu orang-orang yang saleh. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan keberkatan doa mereka. Sebab tetamu yang datang, kalau dihidangkan makanan, tetamu itu mendoakan kepada tuan rumah. Semakin tetamu itu orang baik, semakin doanya itu mustajab. Oleh hal kita akan di antara adab-adab tetamu mendoakan kepada tuan rumah, baik itu kesehatannya, rezekinya, dan doa tetamu mustajab. Apalagi kalau tetamunya orang saleh. Sebagian daripada orang-orang salihin, bila ingin mendapatkan keberkatan doa, dia panggil orang saleh datang ke rumahnya untuk dijamu makan.
Karena dia tahu selepas dia jamu makan, dia akan doakan. Maka mereka berlomba-lomba untuk menjamu Rasulullah SAW demi untuk mengharapkan doa dari Rasulullah SAW dan juga untuk mendapatkan keberkatan melayan tetamu istimewa yaitu Nabi Muhammad SAW. Da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsatin. Makanan yang dihidangkan itu hanya cukup untuk 5 orang. Jadi Nabi dijemput bersama dengan 5 orang, artinya Nabi yang kelima. Yani bersama dengan Nabi 4 orang. Di sini tuan rumah menyediakan makanan cukup dengan 4 orang atau 5 orang. Kita mengambil hikmah di sini, bila kita ingin menjamu tetamu, hendaklah kita memastikan kemampuan dan keupayaan kita untuk menjamu mereka. Dilarang kita berlebihan atau membazir. Dilarang kita memaksakan diri. Seperti saya nak berhutang untuk nak menghidangkan makanan istimewa untuk tetamu. Dia boleh hidangkan hidangan sederhana tanpa berhutang. Maka dalam hal ini tidak perlu berlebih-lebihan di dalam melayan kepada tetamu, sementara dia mengikut kemampuannya, dia boleh. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kamu beramal mengikut kemampuan kamu. Ya, ini tidak digalakkan orang itu berlebih-lebihan di dalam berbuat. Lelaki ini menjemput Nabi untuk 5 orang. Maknanya makanan hanya cukup 5 orang. Bila kita dijemput dan makanan terhad, kita jangan bawa orang lain kecuali dengan izin daripada tuan rumah. Jangan suka-suka untuk membawa. Kalau kita dah tahu sediaan makanan tuan rumah sediakan itu untuk 5 orang, jangan bawa kita 10 orang. Jika tidak, nanti tuan rumah akan merasa malu didatangi oleh tetamu, kemudian makanan tak cukup. Ya kan? Kita kalau pergi ke beberapa majelis kenduri, makanan tak cukup tadi. Alangkah jatuhnya marwah tuan rumah tu kalau sampai tak melayan kepada tetamunya. Kan jatuh air mukanya, dia akan malu. Tapi kalau tuan rumah sudah sediakan untuk 5 orang, tetamunya bawa 50 orang. Macam mana? Karena kalau begitu tetamunya yang bikin tuan rumah jadi malu. Dan tidak boleh hal itu terjadi kepada tetamu kalau ingin bawa orang lain, kecuali meminta izin kepada tuan rumah. Kecuali Rasulullah SAW yang boleh berbuat demikian, dia boleh overcome. Seperti tetamu di rumahnya Jabir bin Abdullah, yang mana Jabir bin Abdullah menyediakan makanan cukup untuk 3-4 orang. Tapi masa itu Nabi ingin memberitahukan bahwasanya Nabi punya keizinan untuk mengajak sekian ramai orang itu. Yani, makanan cukup untuk 3-4 orang, Nabi panggil semua orang yang ada di Khandaq, 1000 orang lebih itu. Macam mana? Katanya kalau buat lebih kena minta izin. Ya untuk kita ya, untuk Rasulullah ya, pengecualian ya. Dalam hal ini Nabi minta izin. Masa perang Khandaq Nabi tak minta izin. Karena yang boleh berbuat seperti Nabi masa perang Khandaq ya hanya Nabi. Yang lainnya mungkin kalau karamah itu kan, itu di luar di luar kebiasaan yang mungkin boleh terjadi. Dalam hal ini Nabi SAW diikuti oleh seorang, padahal jemputannya 5 orang. Sekarang ikut seorang bersama Nabi, jadi berapa orang? 6 orang. Nabi nak halau dia takut kecil hati, tak halau dia makanan cukup untuk 5 orang. Dan tuan rumah sudah memang tahu pun untuk 5 orang. Macam mana? Ini terkait dengan tuan rumah. Nabi tidak mahu melukai perasaan orang yang ikut bersama dengan Nabi pada masa yang sama. Nabi tidak mahu melangkahi hak tuan rumah yang sudah menyediakan makanan untuk 5 orang.
Maka Nabi biarkan lelaki itu ikut sampai di rumah tuan rumah. Katanya, kalau kamu izinkan, dia boleh makan dengan kita. Kalau kamu tak izinkan, dia balik. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Kalau kamu datang ke rumah orang dan kamu tidak dilayan, disuruh pulang, qila irji'u. Nah, maka baliklah kamu, tak payah marah. Baliknya kamu ketika dihalau itu membawa kesucian kepada kamu. Ya subhanallah, kita pergi rumah dihalau, Allah kasih kepada kita tazkiyah. Kata ba'dhu tabi'in, aku teringin pergi rumah orang dihalau. Tak ada orang halau dia. Pasal Nabi berkatakan, huwa azka lakum. So, macam mana kita diatur sama syariat ini kan, untuk kita tidak melihat pada perbuatan orang itu, melainkan daripada syariat. Kita kalau pergi rumah dihalau, siapa tak marah? Tak tahu diri, tak hormat kan? Tapi Allah kata huwa azka lakum wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau kata kepada kamu balik, balik. Yang demikian itu lebih membawa kesucian kepada kamu. Allah janjikan untuk mendapatkan kesucian. Tahbab. Huwa azka lakum. Aku teringin pergi ke rumah orang dihalau untuk mendapatkan at-tazkiyah. Ya marhaban Syekh Abu Bakar. You ambil air dia. Ta'al hana. Bawa Ustaz. Awas kopi. Ya marhaba. Ahlan, ahlan, ahlan. Kenapa malu? Ada kawan-kawan boys buatlah. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Jadi Nabi di sini menjaga beberapa adab. Satu, tidak mahu melukai perasaan orang itu. Mungkin dia lapar, mungkin dia tak sengaja, tak nak kata, awak tak dijemput lah. Tak sedap. Pada masa sama nak ajak, ini makanan untuk 5 orang. So Nabi berharap boleh jadi ikut makanan itu jadi berkah, boleh cukup. Sehingga orang ini pun boleh juga makan. Jadi Nabi tak mahu melukai perasaan orang itu, dibiarkan ikut, tapi pada masa sama minta izin kepada tuan rumah. Di sini kita belajar kalau kita dijemput dan bawa orang lain, pastikan kita beritahu pada tuan rumah. Melainkan kalau jemputan itu open. Kalau jemputan itu open, oke lah, bawalah. Babu wa'dhihi wa ta'dibihi man yusi'u fi aklihi. Bab nasihat, mengajarkan adab kepada orang yang tidak sopan pada saat makan. Wa rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. في رواية في الصحيح قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جبلة ابن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قوله لا تقارنوا أي لا يأكل الرجل tamrataini fi luqmatin wahidah. Kalau hadis yang pertama diriwayatkan kalau seorang bernama Umar bin Abi Salamah, beliau adalah fi hijri Rasulullah, yakni anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tumbuh dewasa di rumah Rasulullah. Satu hari makan tak mengikut adab, tangannya itu ke sana kemari, tak. Jadi tangannya di semua tempat. Pada
dulang tuh, atau pada tempat diletakkan makanan. Jadi tak kok makan tangannya di sini, sebelah sini, jadi macam apa namanya, dan berada kanan kiri macam. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak kecil, baca bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang hampir dengan kamu. Ini budak tadi makan tidak baca bismillah, makan dengan tangan kanan dan kiri, dan makan makanan yang berserakan. Maka ditegur oleh Nabi, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan makanan yang hampir dengan kamu. Kata Umar bin Abi Salamah, mula aku ditegur oleh Nabi, sepanjang hayat aku makan ikut apa yang telah Nabi ajar kepada aku. Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan di masa anak-anak dia melekat sepanjang hayat. Masa itu Umar masih kecil lagi. Dia beritahu sampai akhir hayatnya dibuat macam itu. Karena mahu menerima nasihat. Problemnya kalau orang tak mahu terima nasihat. Nah, kemudian hadis yang kedua, katanya ketika dihidangkan makanan korma, kemudian Nabi SAW bersabda, la tuqarinu, kamu jangan melakukan muqaranah. Yani apa muqaranah? Yani makan korma sekali ambil 2 atau 3. Kita makan bersama, satu-satu lah. Kalau makan 2 terus yang lain. Di sini kita dalam makan beramai-ramai memerhati kepada kita punya orang sebelah. Kalau kita makan makanan kita punya bahagian situ, apa namanya, ada daging, kita punya member sana jauh dagingnya itu, wala ayam dekat dengan kita, nah offer lah, jangan bagi dekat dengan beliau punya pinggan. Nanti kalau sebelah sana dekat dengan sambal, takkan makan sambal saja atau dengan sayur, bagi. Atau kalau dulang contohnya, kita nampak sebelah itu dah habis dia punya ayam, usah sikit dia punya ayam baru daging, ambil sikit bagi kepada dia. Syekhana Haywar kalau makan, tengok nanti okay, daging situ, daging situ, masing-masing dapat. Makanya pada berebut nak makan dengan Habib Umar. Walaupun segan juga nak makan dengan beliau itu. Nah, ambil berkat dari tangan beliau. Tapi dia punya kebiasaan kalau makan akan apa? Kalau dulang lah akan bagi istri. Kalau pinggang didekatkan. Kalau pinggang ada daging ke atau ada sayur ke. Nah. Warawa Nabi Muslim an Salam bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqala kul bi yaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fihi. Ya Allah. Kalau seorang lelaki makan dengan tangan kiri, lalu Nabi tegur, fulan makan dengan tangan kanan. Katanya aku tak boleh makan dengan tangan kanan. Kata Nabi, engkau tak akan boleh makan dengan tangan kanan. Mulai daripada itu dia tak boleh angkat tangan kanannya untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Apa sebab? Dia menolak perintah Nabi kerana sombong. Kerana sombong. Faham dong? Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Baiklah. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم إلى أن قال نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Segera pelajari hadis. Hendaklah bersegera untuk mendengar hadis dan tidak mengabaikan diri bagi meluangkan masa mempelajari hadis dan ilmu hadis. Terus kam ada? Ha? Ada maafus Pak. Terlalu.
Ar-Rabi'. Bismillah. Hendaklah bersegera untuk mendengar hadis dan tidak mengabaikan diri bagi meluangkan masa mempelajari hadis dan ilmu hadis. Pada sisi sanad-sanadnya, para perawinya, makna-maknanya, hukum hakamnya, pengajaran-pengajarannya, bahasanya dan sejarah-sejarahnya. Pada permulaannya hendaklah memberi perhatian kepada dua kitab sahih, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kitab-kitab utama para ulama yang lain dan kitab-kitab utama yang memberikan rujukan mu'tamad dalam ilmu ini seperti Muwatta Imam Malik, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, Jami' At-Tirmidzi dan Musnad Al-Syafi'i. Tidak sewajarnya pelajar mengurangkan pengajian hadis daripada kitab-kitab tersebut. Sebaik-baik kitab yang membantu dari seorang faqih ialah kitab As-Sunan Al-Kabir oleh Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah. Demikian kitab-kitab ulama utama hadis juga, ia kitab-kitab musnad seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Ibn Humayd dan Musnad Al-Bazzar. Pelajar hendaklah memberi penembuhan terhadap perbincangan hadis berkaitan sahih, hasan, dhaif, musnad, mursal dan semua jenis-jenis hadis. Sesungguhnya hadis merupakan salah satu daripada dua sayap bagi orang yang berilmu, alim. Tentang syariat, hadis juga merupakan penjelasan secara terperinci yang begitu banyak sekali terhadap sayap satu lagi, iaitu Al-Quran. Jangan merasa cukup dengan hanya mendengar hadis sahaja, sebagaimana yang berlaku pada kebanyakan muhadithun pada zaman ini. Bahkan mesti memberi perhatian terhadap ilmu dirayah lebih kuat berbanding perhatian yang diberikan kepada ilmu riwayah. Hal ini demikian kerana Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man nadhara fil hadith qawiyat hujjatuh. Maksudnya siapa yang memahami hadis maka kuatlah hujjahnya. Juga kerana ilmu dirayah merupakan matlamat dalam periwayatan dan penyampaian hadis. Adab yang keempat bagi pelajar adalah memperdalam dalam ilmu hadis. Dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi menyebutkan tentang dua. Yang pertama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna asdaqal hadis kitabullah. Kitab yang pembicaraan yang paling benar itu adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Ini berbahas berkenaan dengan perkara yang baru yang bertentangan dengan syariah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah. Seperti mana perkara baru ini dijelaskan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran yang aku datang dengannya, maka dia ditolak. Itu definisi bid'ah, perkara yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yani ketika berbicara tentang perkara yang baru, yang itu adalah dikatakan bid'ah, merujuk pada perkara baru yang bertentangan, bukan perkara baru yang tidak bertentangan. Perkara baru tidak bertentangan bukan bid'ah.
Seperti menghimpunkan Quran, memberikan baris dan titik pada Quran. Perkara baru, tidak ada di zaman Nabi. Adzan yang pertama pada hari Jumat, perkara baru, tidak ada di zaman Nabi. Menghimpunkan salat tarawih di belakang satu imam yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tidak dilakukan oleh Nabi. Wala dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi perkara yang dikatakan baru dan itu bid'ah yang itu ditentang bila ia bertentangan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi selain daripada Quran yang sudah dibahaskan pada pertama, untuk seorang pelajar itu belajar, pertama sekali adalah mesti ada nasib minal Quran, mesti belajar Quran. Baik itu belajar membacanya, itu belajar tafsirnya, belajar ulumul Quran, nasikh mansukhnya, muqayyad mutlaknya, am dan khasnya, asbabun nuzulnya. Itu semua ilmu-ilmu terkait dengan ilmu ulumul Quran yang kita tidak membaca Quran kecuali kita memahami ulumul Qurannya. Kalau tidak nanti boleh keliru kita dalil Quran ternyata ayatnya dimansuh. Seperti dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang itu meninggal dunia maka hendaklah dia berwasiat untuk kedua orang tuanya. Dalam Quran disebutkan seperti itu. Padahal ayat itu dimansuh. Tak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Paham dong? Kalau tak belajar ilmu ulumul Quran, macam mana? Oh, aku wasiat kepada orang tuaku, kepada anakku, kepada istriku. Padahal mereka ahli waris tidak dapat peruntukan. Jadi, samping ilmu Quran atau baca Quran, ulumul Quran. Sama juga dengan ilmu hadis dan juga membaca ulumul hadis atau ilmu mustalah al-hadis. Setiap murid yang dia mempelajari Quran mesti belajar ilmu ulumul Quran. Belajar hadis juga memahami ilmu mustalah al-hadis atau dengan kiasan tadi ilmu riwayah dan juga ad-dirayah. Ilmu riwayah adalah ilmu yang membahas tentang mustalah hadis. Hukum hadis dhaif ke hasan ke kita sekarang belajar zaman kita sekarang ini kan, oh ini hadis dhaif. Badan yang awak tahu hadis dhaif itu apa? Ya kan, kalau sebut saja hadis dhaif, hadis tak boleh pakai. Ya, awak tahu apa definisi hadis dhaif? Kan ada istilah tersendiri digunakan oleh para ulama itu. Ini kan membahas tentang ilmu hadis ini kan. Kita kalau belajar ilmu mustalah hadis, pertama yang kita akan belajar di situ adalah berkenaan dengan macam mana mereka para ulama ingin berhati-hati di dalam memahami maksud Rasulullah pada hadis itu. Karena ini pembicaraan bukan sembarang orang. Pembicaraan orang yang berbicara daripada dasar wahyu. Mau memahaminya jangan sembarangan. Jangan sampai ada campur aduk antara pemahaman dia dengan pemahaman dengan hadis Nabi itu. Jangan sampai dimasukkan dia punya maksud dalam hadis Nabi itu. Jangan sampai dari mana hadis Nabi itu sampai kepada dia. Ini betul hadis Nabi ke atau ada kekeliruan. Jadi kan antara penyusunan hadis itu sampai kan jauh daripada wafatnya Rasulullah SAW. Jadi orang mengumpulkan hadis berhati-hati sampai oh hadis ini dhaif, oh hadis ini hasan, oh hadis ini sahih, oh hadis ini mustafid, oh hadis ini mursal, oh hadis ini mu'allaq, oh hadis ini mungkar, oh hadis ini hadis mutawatir. Itu hukum semua itu digunakan istilah oleh para ulama. Bukan seperti pemahaman sebagian orang macam kacang goreng. Hadis dhaif, oh campak terus hadis dhaif. Yang bagi awak belajar ilmu hadis dhaif itu terus tolak itu siapa? Coba tanya kepada orang yang tolak ilmu hadis dhaif. Apa yang awak paham tentang hadis dhaif? Ulama itu menyebutkan hadis ini hadis dhaif.
berhati-hati. Nak kata hadis itu palsu, takut itu memang betul Nabi cakap macam tu, sehingga dia palsukan hadis itu, maka dikatakan dhaif. Ketika dikatakan dhaif, bukan sama sekali nak mengatakan hadis Nabi tak boleh pakai, karena perawinya itu yang ragu-ragu. Dia tak boleh nak kata perawi ini terus tak boleh pakai. Mungkin saja time itu perawi berbicara dia betul dalam cakapnya, mana kita tahu. Makanya dikatakan hasan, dhaif, ada sahih, ada sahih li ghairih, ada sahih li dzatih, hasan li dzatih, ada hadis matruk. Macam-macam itu istilah yang dipakai dalam ilmu mustalah hadis. Faham tu? Ada hadis syadz, ini hadis sahih, ini hadis sahih, tapi bertembung satu dengan yang lain. Dan itu mana? Macam hadis Siti Aisyah menentang Sayyidina berpendapat dengan Sayyidina Abdullah bin Umar tentang orang kalau meninggal dunia akan diazab dengan tangisan orang yang hidup. Innal mayyita la yu'adzab bi buka'il mayyit. Orang mayit itu akan diadab dengan tangisan orang hidup. Hadis itu ada. Hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Kata Siti Aisyah, Nabi tak bercakap macam tu. Kenapa mesti orang itu akan menanggung hukuman sementara yang berbuat salah orang lain, yang menangis orang lain yang kena hukum yang mati? Apa pasal? Ada perbalahan di sini antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, atau dengan Sayyidina Umar sendiri yang meriwayatkan hadis itu, sama-sama sahabat. So, kita akan macam mana dalam hal ini? Ulama tidak mudah terus, oh Aisyah betul, Umar salah. Oh Umar betul, Aisyah salah. Tidak. Berhati-hati dulu. Mungkin Nabi berbicara pada hadis ini dalam keadaan tertentu. Siti Aisyah memahami dalam keadaan tertentu. Walaupun nampak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain, berusaha untuk menggabungkan, mengcombine antara dua hadis lukut sama-sama mendengarkan daripada sumber yang betul. Siti Aisyah orang yang alim dan jujur. Sayyidina Umar juga demikian. Takkan nak tuduh Siti Aisyah atau Sayyidina Umar berbuat tak betul, memalsukan hadis. Di sini ulama berhati-hati. Katanya bila ada pertembungan antara satu hadis dengan satu hadis, tengok boleh dicampur atau tidak, boleh dicantumkan atau tidak. Kalau tak boleh, tengok ini mungkin hadis yang ini am, ini khas mungkin. Oh yang ini nasikh, ini mansukh mungkin. Tengok asal usulnya hadis daripada mana. Jika tak jumpa, nak campur tak boleh. Nak pastikan mana dahulu, mana yang kemudian, tak nasikh mansukhnya tak jelas. Nak katakan am dengan khas tak wujud juga. Katanya mauquf. Tutup mulut, tak tahu siapa yang betul ini. Untuk mengelak daripada menuduh salah satu daripada sahabat bikin hadis palsu. Jadi ilmu mustalah hadis ini ilmu untuk menjaga keotentikan hadis itu supaya tidak sembarangan orang menilai. Zaman kita sekarang, tengok dekat Facebook, sahahahu fulan. Oh, khalas kalau fulan kata sahih, sahih yang lain teruk tolak tepi. Oh, hadis ini hadis dhaif, khalas, hadis tak boleh pakai. Di sekolah mana awak belajar itu? Faham dong? Ada berkenaan dengan ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis dengan dirayatan wa riwayatan. Dirayatan memahami maksud hadis. Memahami maksud hadis. Nah. Kemudian disebutkan di sini, Masya Allah, yang pertama sekali Bukhari dalam ilmu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tertinggi sekali urutan hadis yang paling sahih adalah Al-Bukhari. Kemudian Muslim. Kenapa Bukhari paling sahih? Sebabkan Bukhari adalah ulama yang paling ketat untuk memberikan kriteria hadis yang sahih. Sehingga kriteria itu tidak boleh dipakai ulama-ulama hadis yang lainnya yang agak longgar. Al-Bukhari dalam hal ini meletakkan kriteria atau mizan atau neraca untuk dikatakan hadis itu hadis sahih dengan yang terlalu teliti dan berhati-hati. Sehingga dengan begitu
tidak semua yang boleh mencapai kepada peringkat neraca yang ada pada Al-Bukhari. Oleh sebab itu, neraca yang dijadikan Al-Bukhari ini bila letakkan hadis sahih, maknanya dah tak ada lagi orang yang boleh untuk mengkritik disebabkan terlalu susahnya neraca yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Faham tu? Seperti Imam Bukhari tidak akan meriwayatkan daripada orang yang tak jumpa daripada orang sebelumnya. Bukan hanya sezaman, mesti jumpa. Faham tu? Walihada Sahih Bukhari adalah termasuk yang paling sahih. Kemudian Sahih Muslim. Muslim muridnya Al-Bukhari. Nah, Al-Imam Al-Bukhari bisa menuliskan hadis sangat berhati-hati, berwudu sebelum menulis, istikharah dulu, memastikan supaya apa yang ditulis itu adalah benar. Ketika pergi ke Khurasan, disambut oleh ulama-ulama Khurasan dalam jarak lebih kurang berkilometer. Sebelum sampai Khurasan disambut oleh Imam Bukhari untuk sampai ke Khurasan. Berlaku fitnah waktu itu, fitnahnya khalqul Quran. Fitnah para penguasa yang menggunakan isu Quran itu makhluk atau bukan. Termasuklah yang disoal waktu itu Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari lebih mengatakan kalau Quran bukan makhluk. Quran adalah kalamullah. Dimusuhi. Dipinggirkan, diketepikan, sehingga dihalang untuk mengajar, dihalang orang untuk mendengar, sampailah dihalau daripada Khurasan. Keluar daripada Khurasan, tak ada seorang pun yang hantar. Masa datang, satu kampung ada sambut. Masa dihalau, tak ada seorang yang hantarkan. Jadi satu orang, dua orang yang temankan. Kembali pergi ke Samarkand, saya ingat. Sampai di Samarkand, gubernur sana pun halau juga, tak boleh. Dah dapat instruksi daripada Khurasan, aku dah halau dia daripada tempat aku, jangan kau terima pula. Bila dihalau, malam hari raya. Dalam keadaan beliau sakit waktu itu. Gal tunggulah sampai esok, malam ini juga. Dengan dibawa itu kitab-kitabnya semua untuk nak selamatkan. Sampailah beliau meninggal dunia pada malam hari raya atau 1 Syawal. Siapa dia? Buku yang kita baca, kita kaji dan kita jadi rujukan untuk ahli sunnah wal jamaah. Kita baca, yang tulis tu bukan mudah nak tulis tu. Dihalau, diseksa, dikucilkan, diancam. Paham tu? Melihat kalau sebut nama-nama ulama-ulama silam yang banyak berjasa, doakan mereka sampai berilmunya sampai kepada kita bukan dengan angkat kaki. Kita Masya Allah daripada tazkiyah naik van, kan bukan jalan kaki pun. Tak akan nak komplain pula. Ya. Kalau kita baca sejarahnya orang dulu belajar, berapa muka surat tutup kita malu nak baca. Malu dengan diri sendiri. Manjonya kita. Faham tu? Razaqanallah wa iyyakum al-yaqadha fil himmah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ahli bait ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.